Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu tahun 2 di dalam tema ketiga, kebersihan dan kesihatan. Di dalam tema ini kita akan masuk tajuk baru iaitu unit 8, jadikan amalan. Okey, kita akan belajar hari ini iaitu 4 perkara yang muallim akan sentuh, iaitu jadikan amalan. Apa itu jadikan amalan? Kemudian apa itu idea utama, dan kita akan belajar tentang bagaimana cara untuk menjawab soalan yang berpandukan teks ataupun petikan, dan yang last sekali kita akan belajar tentang format pantun. Okey, kita lihat satu persatu. Okay, sebelum kita pergi ke tajuk yang seterusnya, perkara yang seterusnya, muallim akan sentuh sedikit iaitu apa perkara yang perlu kita jadikan amalan dalam kehidupan kita. Okey, untuk pengetahuan kamu boleh tengok muka surat 50 dan 52 buku teks. Okey, di dalam buku teks ni dia ada menceritakan tentang menu seimbang. Okey, jadi apa itu menu seimbang? Menu seimbang ialah makanan yang harus dimakan untuk memastikan tubuh badan seseorang berfungsi dengan baik. Bagaimana badan kita dapat berfungsi dengan baik? Iaitu dengan mengamalkan piramid makanan. Kamu semua boleh tengok muka surat 50 di buku teks kamu ada menunjukkan tentang piramid makanan, iaitu di baris yang bawah sekali, yang tapak yang paling besar sekali, kamu perlu makan seperti nasi, mi ke roti, bijirin untuk tambahkan tenaga kamu. Jadi kamu kena makan dengan secukupnya. Jadi kamu kena seimbangkan semua jenis makanan ni. Okay, makanan yang berada di tingkat yang kedua ialah buah-buahan dan sayur-sayuran. Kamu kena pastikan buah-buahan dan sayur-sayuran dimakan dengan mencukupi. Dan yang ketiga ni ialah baris untuk sumber protein dan produk ternusu, iaitu macam ikan, ayam, daging, kacang, kemudian susu, keju dan sebagainya. Okay, ni dia semakin sikit, nampak semakin sikit. Yang ni banyak, sederhana, semakin kurang. Dan yang atas ni paling kecil betul. Okay, yang atas ni kita kena pengambilan makanan kita adalah paling sedikit. Antaranya adalah iaitu seperti minyak, gula dan garam. Kita tak boleh ambil minyak banyak sebab boleh menyebabkan kita kolesterol dalam badan, dan seterusnya boleh mengakibatkan saluran jantung seseorang tu tersumbat dan sebagainya. Kemudian gula tak boleh ambil banyak, boleh menyebabkan kencing manis. Garam tak boleh ambil banyak, boleh menyebabkan darah tinggi. Jadi yang paling atas ni adalah kuantiti yang kamu perlu ambil adalah paling sedikit. Sebab itulah kita perlu mengamalkan piramid makanan supaya makanan yang kita ambil tu adalah seimbang. Okay, supaya badan kita juga secara tidak langsung dapat berfungsi dengan baik. Okay, contoh muallimah bagi, kalau hari ni kamu mengadu, muallimah saya sakit perut. Sebab apa sakit perut? Sebab dia tak makan. Tak makan apa? Tak makan nasi. Dia minum air je. Itu menyebabkan dia sakit perut. Jadi makanan dia tak seimbang. Jadi pastikan dia ambil nasi, dia ambil lauk, dia ambil sayur, buah-buahan, dan dia ada sedikit minyak. Okay, kemudian apa lagi yang perlu kita jadikan amalan, iaitu dengan minum air kosong. Pastikan setiap hari wajib dia minum air kosong. Jangan minum air manis sahaja. Okay, iaitu berkaitan dengan menu seimbang. Okay. Kita lihat muka surat seterusnya. Kita masih di dalam muka surat 50, iaitu tentang idea utama. Okay, apa itu idea utama? Okay, idea utama ialah sesuatu maklumat
atau perkara yang penting dalam sesebuah ayat, perenggan, petikan atau karangan. Okey, idea utama ni biasanya ditulis pada ayat pertama dalam perenggan. Okey, kamu boleh dapat jawapan bagi setiap perenggan ataupun ayat ni di dalam ayat pertama kamu. Okey, idea pertama ni boleh didapat dalam ayat pertama kamu. Okey, Maklimah akan tunjuk contoh supaya kamu lebih nampak lagi apa itu idea utama. Okey. Okey, ini kamu boleh lihat lagi, kita masih dalam muka surat 50 buku teks. Okey. Kamu tengok dekat kotak warna biru kamu tu dengan kotak warna pink. Okey, kotak warna biru kamu ni adalah petikan ya. Tengok. Ni dia bagi petikan kat kamu. Ini adalah petikan dan ini adalah jawapan bagi idea utama. Ni dia dah bagi jawapan kat kamu. Okey. So, tengok. Menu sihat harian mestilah seimbang dan mempunyai 4 kumpulan makanan seperti yang kelihatan dalam piramid makanan Malaysia. Iaitu yang pertama, hasil bijirin seperti nasi, mi atau roti, buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang ketiga, ikan, ayam, daging, telur serta susu dan produk tenusu. Dan yang keempat adalah bahagian lemak, minyak, gula dan garam. Ini adalah isi dia. Okey, dia bagi isi bagi petikan yang pertama ni. Kemudian dia mahu kamu nyatakan idea utama bagi petikan ini. Jadi macam Maklimah kata, idea utama itu boleh dilihat atau didapati pada ayat pertama di setiap perenggan, petikan ataupun karangan tersebut. Kalau kat sini kamu tengok idea dia adalah kamu ambil balik. Menu sihat harian perlu ada hidangan utama yang terdiri daripada hasil bijirin dan 3 hidangan yang lain. Nampak dia ambil balik. Menu sihat harian mestilah seimbang. So kamu yang ni dia olah sikit lah. Takkan kamu nak salin semua. Kalau kamu salin semua, dia tak jadi dah tu idea utama. Dia termasuk dalam karangan dah tu. Jadi kamu ambil isi yang penting saja di setiap ayat ni. Nampak? Okay, kita tengok lagi yang pink ni. Okay, yang pink ni, okay, dia tak bagi jawapan kat kamu, betul? Jadi kita lihat apakah idea utama bagi petikan yang warna pink ni, kotak warna pink ni. Jadi clue dia untuk mendapat jawapan, jawapannya ada di ayat yang pertama bagi setiap petikan ataupun perenggan. Okey, jadi jawapannya ialah pinggan sihat Malaysia membantu kita mendapat makanan seimbang. Yang ni yang terdiri daripada suku-suku dan separuh pinggan ni Maklimah tambahlah. Kamu boleh ambil sikit je kat sini. Jangan ambil semua. Ambil sikit bagi setiap ayat ni. Jadi jawapannya adalah pinggan sihat Malaysia membantu kita mendapatkan makanan seimbang yang terdiri daripada suku-suku dan separuh pinggan. Nampak? Suku dan separuh pinggan. Tak perlulah nak ambil semua ni. Jadi itulah idea utama, iaitu perkara penting yang nak disampaikan di dalam setiap petikan tersebut. Okey, untuk lebih lanjut kita boleh tengok latihan seterusnya. Memahami apa itu idea utama, kamu boleh lihat pada buku aktiviti muka surat 58. Okey, lihat satu persatu. Lihat di perenggan yang pertama, memancing ialah satu daripada aktiviti rekreasi yang sihat. Aktiviti ini boleh dijalankan pada waktu lapang. Jadi, apakah idea utama bagi perenggan yang pertama? Okey, clue dia untuk dapat jawapan ialah idea utama ini ada pada ayat yang pertama ni. Ini adalah ayat yang pertama. Okey, ini adalah ayat yang pertama. Jadi jawapannya ialah memancing ialah satu daripada aktiviti rekreasi yang sihat. Jadi kamu semua boleh tulis di sini. Memancing ialah aktiviti
rekreasi yang sihat. Jadi ambil balik jawapan pada ayat yang pertama. Jadi itu adalah idea utama bagi perenggan yang pertama. Okey, seterusnya kita lihat perenggan yang kedua. Ini adalah perenggan yang kedua. Okey, apakah idea utama bagi perenggan yang kedua ini? Macam biasa, okey, jawapan kamu perlu ambil pada ayat pertama. Okey, idea utama ni ada pada ayat pertama, iaitu aktiviti memancing dapat merehatkan minda. So tulis balik dekat sini. Okey, aktiviti memancing dapat merehatkan minda. Jadi senang saja idea utama ini, iaitu dia akan berada pada setiap ayat pertama bagi setiap perenggan tu. Okey, so kita tengok perenggan yang ketiga pula. Okey, macam biasa jawapannya senang sahaja. Okey, jawapannya ada pada ayat yang pertama. Kamu perlu tulis balik sahaja, iaitu kita baca sama-sama ayat perenggan yang ketiga ni. Banyak pergerakan badan berlaku semasa aktiviti memancing dijalankan. Misalnya, pergerakan ketika menaikkan ikan yang memakan umpan pada mata kail. Pergerakan tersebut dapat menguatkan otot-otot badan. Jadi, Mak Imah tahu, mesti kamu dah tahu jawapannya ialah pada ayat yang pertama, iaitu banyak pergerakan badan berlaku semasa aktiviti memancing dijalankan. Jadi tulis balik kat sini, banyak pergerakan badan berlaku semasa aktiviti memancing dijalankan. Senang kan? Ayat dia, jawapan dia pada ayat yang pertama. Okey, kemudian kita lihat perenggan yang keempat pula. Okey, kita baca sama-sama. Aktiviti memancing wajar sebagai satu hobi. Aktiviti ini dapat menenangkan fikiran dan menjadikan badan kita sihat. Jadi, apakah idea utama bagi perenggan yang keempat ini? Mak Imah pasti kamu tahu jawapannya, iaitu pada ayat yang pertama. Aktiviti memancing wajar sebagai satu hobi. Jadi tulis balik di sebelah ini, aktiviti memancing wajar sebagai satu hobi. Jadi Mualimah ingatkan semula, untuk mendapatkan idea utama, kamu perlu ambil pada ayat pertama dari setiap perenggan yang ada ini. Senang saja. Okey. Seterusnya, yang Mualimah akan sentuhkan seterusnya ialah bagaimana ingin menulis jawapan berdasarkan ataupun berpandukan teks atau petikan. Kamu semua boleh buka buku aktiviti muka surat 60 dan 61. Okay, sebelum itu kamu pastikan, Mualimah nak kamu wajib membaca dan faham petikan yang diberikan. Sekiranya kamu tak baca, kamu tak dapatlah menulis jawapan. Okay. Dan untuk soalan berpandukan teks ni sangatlah senang sebab jawapan semua ada dalam teks. Kamu tak perlu nak susah-susah berfikir sebab jawapan semua ada. Tapi kalau dia akan menjadi susah sekiranya kamu tidak baca. Okay. Jadi semua tengok satu persatu muka surat 60 dan 61 tu. Soalan yang pertama. Di manakah Cikgu Hanita berbual-bual dengan Kaising? Okay, jadi macam sebelum ni Mualimah ajar, kena ambil balik daripada soalan tu, ambil balik. Cikgu Hanita berbual-bual dengan Kaising di dalam kelas. Kamu boleh tengok dekat perenggan teks kamu tu, dia ada jawapan. Jadi
clue je kat sini. Yang maklumat nak sampaikan kat sini adalah mesti wajib ambil balik daripada ayat, daripada soalan ni. Jangan kamu tulis di dalam kelas saja, tak boleh. Okey, kamu perlu ambil balik. Cikgu Hanita berbual-bual dengan Kai Seng di dalam kelas. Okey, jadi kalau markah tu 2 markah, kamu dapat markah penuh 2 markah. Tapi kalau kamu tulis di dalam kelas, maklumat bagilah markah kesian kat kamu. Okey, jadi tak digalakkan, tidak boleh tulis pendek-pendek, tulis panjang-panjang. Okey. Seterusnya, contoh seterusnya, seperti yang maklumat jelaskan sebelum ni. Contoh soalan ni tanya, siapakah nama kamu? Okey, jadi tulis balik, nama saya ialah Kai Seng. Jangan tulis, kalau orang tanya siapakah nama kamu, lepas tu kamu pun tulis Kai Seng. Salah, tak boleh tulis Kai Seng saja, tapi tulis nama saya ialah Kai Seng. Okey, seterusnya, pelajaran seterusnya ialah format penulisan pantun. Okey, di dalam pembelajaran ini kita akan mengenal pasti format penulisan pantun dan melafazkan dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Okey, bagaimana untuk melafazkan? Okey, contoh, daun palas dianyam jemari, rendang dimasak berkuah santan, 6 gelas air sehari, minumlah banyak demi kesihatan. Okey, jadi itu adalah intonasi bagi pantun. Okey, bagaimana kita nak menulis pantun? Yang pertama, pastikan di permulaan huruf yang kamu tulis ni adalah huruf besar. Okey, D huruf besar, R huruf besar, E huruf besar, M pun huruf besar. Dan di akhir ayat ini pastikan letak koma. Kamu lihat yang Mu'allimah highlight warna merah ini, letak koma, letak titik dan koma, letak koma dan letak titik, itu tanda nota. Okey, pastikan ada format ini. Dan yang warna hijau ni adalah cara bunyi yang sama. Okey, iaitu rima bunyi dia, iaitu i-an, i-an. Sebutan belakang dia ini adalah cara untuk mengenal pasti jika kamu diminta untuk menulis jawapan. Tapi untuk sekarang ni kamu tak diminta untuk menulis jawapan, kamu hanya diminta untuk menulis format penulisan. Jadi ini adalah format yang betulnya. Okey, ni kita panggil baris. Ini adalah baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan ini adalah baris keempat. Dan semua ini, keempat-empat baris ni bila disatukan, kita panggil dia adalah rangkap. Okey, semua ini adalah rangkap. Ini adalah rangkap pantun dan ini adalah baris. Okey, baris. Tu maknanya nak kamu sudah pasti dah perbezaan antara rangkap dan baris. Okey. Jadi, untuk latihan hari ini, maklumat nak kamu siapkan buku aktiviti muka surat 58, 59, 61 dan 62. Okey. Jadi sekadar itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.